macam kalau over too sweet, you all proper. Kalau effort dia betul-betul, dia bagi komitmen selama 1 atau 2 bulan, maknanya dia betul-betul cinta. Cukup sudah, takkan cinta atau perubahan. Bedakan cinta atau perubahan. Cinta atau perubahan. Cinta atau perubahan. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Kita kembali pada hari Isnin ini 24 Januari bersama Wanita hari ini bersama saya Farin Ahmad dan juga Sugita Chandran. Apa khabar Sugi? Saya sihat. Tadi awak menari sedikit, tak nak tunjukkan. Itu yang menarik pada hari ini yang kita akan kongsikan nanti. Okey, nanti ada mungkin ada performance, special performance by Farin Ahmad juga ya. Oh, itu kena nanti kita tanya tetamu kita. Okey, baik, apapun kami harapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Telah menghabiskan hujung minggu anda dengan keluarga anda, dengan rakan-rakan anda, tapi yang penting anda dalam keadaan yang selamat. Betul, dan seperti mana yang kita sentiasa nasihatkan dan kita sentiasa ingatkan adalah untuk terus menjaga diri, menjaga kesihatan dan juga menjaga orang di sekeliling kita. Ya, betul. Dan Farin, mungkin kita semua pun dah tahu keadaan terkini kesihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi di sini kami ingin berkongsi bersama dengan anda perkembangan terkini di mana mengikut apa yang dilaporkan oleh utusan Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad berada dalam keadaan yang stabil dan mula sedar sepenuhnya. Beliau juga sudah mula bercakap. Dan kalau sebelum ini beliau dimasukkan ke Institut Jantung Negara pada 7 Januari lalu dan dibenarkan keluar pada 13 Januari lepas. Tetapi sebelum itu juga pada Disember beliau dilaporkan dimasukkan ke hospital sama sebelum dibenarkan keluar selepas beberapa hari menjalani rawatan dan pemeriksaan lanjut. Tapi apa yang pasti kita semua mendoakan kesihatan dan kesembuhan Tun Mahathir. Betul. Baik, dan bercakap mengenai hujung minggu, Farin, apa yang awak telah lakukan? Saya bawa anak jalan-jalan dan sebagainya, dan bukan saja mengenai itu. Bila kita lihat di dalam media sosial dan sebagainya, kita banyak perkongsian-perkongsian menarik. Itu kehebatannya orang kita tahu sebenarnya. Banyak perkara-perkara kreatif yang mereka kongsikan di platform-platform media sosial termasuk dalam TikTok ni. Betul, dan ini dia antara kompilasi video-video TikTok menarik yang dikongsikan oleh anda di TikTok yang sempat kami rangkumkan untuk dikongsikan bersama dengan anda. Luar biasa kreatif ni. Saksikan. Ya Allah, mesin basuh pula. Mesin basuh ni rosak. Kabar-kabar tak ada dekat bilik air. Dia mari letak sini. Mama. Okey. 1, 2. Okey, hari ni beraksi dekat Elmina kan. Total semua ada 88 ekor burung dari pelbagai spesies lah. Tapi video macam ni je lah yang aku dapat rakamkan sebab time semua burung terbang tu memang banyak sangat. Tak kena fokus dekat burung. Itu pun memang dah sampai dah tak tahu lah mana satu burung masing-masing kan. Jadi main angkat tangan kan, pandai-pandai lah burung masing-masing turun dekat owner masing-masing. Mana ni?
Okey, Sugi, kita ambil sebesikit lah konferensi menarik yang ada pelbagai jiwa di dalamnya. Kalau kita tengok tadi mula-mula penuh kreatif, balik kampung dah penuh tu, ada berkemah di luar rumah. Saya sendiri pernah mengalami situasi macam tu. Balik kampung rumah nenek, mak saya ada 10 orang adik-beradik, sepupu-sepupu ramai. Jadi bersepah-sepah dah tidur, Sugi. Tapi saya tengah duk fikirkan, kalau guna mesin basuh dengan peti sejuk tu, mesti nenek awak bising-bising. Kalau awak dulu-dulu tu gunalah, peti sejuk aku, kau masukkan benda kat dalam. Betul. Dan juga tadi yang burung tu dia hebat, dia kembali cari kepada tuan dia juga. Pandai kan? Betul. Dan akhir sekali tentang kisah pengorbanan seorang kakak terhadap adiknya. Cukup menarik. Dan kalau anda ada apa-apa yang ingin dikongsikan bersama kami, bolehlah anda tag kami di Instagram ke Facebook WHI. Kalaulah ada yang cukup menarik, kami akan kongsikannya di WHI. Baik, kita ke topik kita pada hari ini. Jadi awak cukup bersemangat semacam di awal tadi. Saya seronok dengar judul ini seperti sangat bergimik dan juga orang kata macam propa lah kedengarannya. Tapi pasti perbincangan kita hari ini penuh pengisian kerana ramai yang terus ingin mengenal cinta. Ada realitinya dalam topik kita, cinta atau propa. Pasti ada ramai dalam antara anda yang sedang menonton sekarang ni. Ini betul-betul saya pernah menjadi mungkin mengalami situasi ini. Tak, saya seolah-olah ada orang mencintai saya tapi semuanya propa sahaja. Dan adakah mereka benar-benar mencintai kita kerana diri kita atau kerana apa yang kita ada? Ataupun adakah mereka sekadar suka melemparkan kata-kata manis dan sebagainya? Jadi itu yang kita nak tahu. Jadi inilah dia yang saya nak ajak semua, kerana sekarang ni pelbagai platform kita berkomunikasi, platform digital dan sebagainya, kadang-kadang sampai kita tak boleh nak bezakan dia orang ni cinta ke propa. Jadi itulah topik yang akan kita bincangkan, topik yang cukup hangat. Jadi anda terus bersama kami di WHI. Kongsikan komen-komen anda di ruangan komen Facebook dan juga Instagram kami. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Cinta atau propa? Wow. I rindu kat you. Oh, adanya rindu I, sweet sangat. You ingat ada masa kan nak rindu you, memang taklah. Sayang, dah lah tu merajuk. Tolonglah percaya. Betul, kali ni I betul-betul berubah. Sayang, I dah dapat. You tengah busy Oh, okeylah sayang. Okey, I faham sangat you busy. Tak apa, you buat kerja you Bye sayang. Sayang, jom. Jom. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Pastikan anda terus kekal bersama kami kerana hari ini pengisian kami, perbincangan kami cukup menarik. Dan yang seorang ini, salah seorang tetamu kita pada hari ini, pada asalnya saya sangkakan beliau hanyalah seorang penerbit, pengarah, hanya boleh berlakon saja. Lepas tu dia pernah cakap kat saya, dia kata, aku rasa nak try menyanyi pula lah. Saya ingat dia propa. Rupanya betul-betul. Jom kita tengok. Perlu coba buang masa, kau curiga tak berubah. Yang kau anggap benar sebenarnya hanya dusta. Apa arti cinta? Panas bila ku dengan namaku yang kau banggakan. Panas bila ku lihat watamu yang tak berubah. Apa yang kau mahu buktikan, segalanya ku takkan percaya. Cukup sudah. Benarkah cinta atau propa? Benarkah cinta atau propa? Cinta atau propa? Cinta atau propa? Cinta atau propa? Kamu harus ambil masa, bukalah mata, lihat dunia. Jangan gelojoh dengan cinta, tak perlu pura-pura. Tak perlu coba buang masa, kau curiga tak berubah. Yang kau anggap benar sebenarnya hanya dusta. Apa arti cinta? Panas bila ku dengan namaku yang kau banggakan. Panas bila ku lihat watamu yang tak berubah. Apa yang kau mahu buktikan, segalanya ku takkan percaya. Cukup sudah. Takkan cinta atau propa?
itu betul-betul atau propa? Jadi kita tanya sendiri dengan Tuan Empunya Badannya yang bersama dengan saya hari ini, Michael. Terima kasih Michael bersama kita hari ini. Terima kasih sebab jemput I datang sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga kepada semua penonton wanita hari ini. Tapi saya nak tanya dan penerbit saya pun yang itu tadi tu Mike, itu betul-betul ke propa tu Mike? Betul lah aku nyanyi apa. Okey, baik. Tapi ramai nak bertanya dan ramai terus bertanya sebenarnya. Apa yang membuatkan Mike nak menceburi bidang nyanyian ni? Okey, sebenarnya bukan I nak menceburi bidang nyanyian. It's just something yang bila masa tu yang mereka offer I untuk bernyanyi tu, masa tu I even ada share dengan you kan kat set. I ada banyak problem semua tu. And then bila dia orang kata, Michael kita nak kau nyanyi. Okey. Sebab I just want to distract myself daripada apa yang I alami and just do something I tak pernah buat dan I tahu I takkan buat. Okey. So masa tu yang bila dia offer tu I kata yes je lah. Lepas tu menyesal. Okey, yang menyesal tu nanti saya nak tanya. Tapi baik kita ceritakan terlebih dahulu tentang pencipta dan penulis liriknya. Okey, pencipta dan penulis liriknya adalah Killa Drills. Okey, dia yang mencipta dan menulis liriknya dan producer I ialah Hafiz Hamidan. Okey, dan setakat hari ini bagaimana tadi kata menyesal kan? Kenapa menyesal? Okey, I menyesal sebab I memang first of all I memang tone deaf and I tahu suara I macam suara katak. So bila dia orang bagi I offer tu I kata yes tu, pada hari yang nak recording tu I dah call dah in digital. I kata, biar aku tak nak buat lah. I'm sorry, I say I don't want to go recording, I tak nak buat. Lepas dia kata, kau gila ke apa? Aku dah bayar semua ni, kau baik datang. You know, dia kata cuba. So I say, okay, I cuba kalau tak sedap I tak nak So I pergi buat. So bila I pergi buat tu, my first recording tu, ada kata, ya aku tak nak. Memang seksa and I hear my voice so aku kata, suara apa ni? Okey, tak apa Mat. Berlaku adil, apakah mungkin reaksi daripada peminat-peminat dan juga pendengar? Dan setakat ni, saya dengar memang ada sambutan Mike. Ramai yang suka lagu ni. I tahulah benda tu ada banyak orang bercakap. So banyak juga ada orang yang menghina, bukan menghina lah, kritik-kritik lah. Kita kata kritik lah, tak payah kata hina kan. So sebenarnya I tak peduli because to me I always believe macam kita semua artis kan. Kalau macam you dah buat satu lakonan. Kalau orang kritik kata lakonan kau sampah, takkan kau nak balas dia balik. Terima je lah. Betul. Sebab you dah buat satu persembahan, we should accept apa orang nak kritik. So sama dengan I. Kalau orang nak kritik lagu I tak sedap ke apa, I terima je. Because to me is that you yang gatal pergi nyanyi kan. So terima je lah apa orang nak cakap, bagus ke, buruk ke, kena terima. Tapi antara yang orang suka juga ialah judul lagu ni sendiri, Cinta atau Propa, yang sebenarnya dijadikan juga topik kita pada hari ini. Jadi cuba cerita sikit tentang, mungkin ada berkaitan juga dengan lirik Cinta atau Propa ni. Okey, lirik lagu ni bila I buat dengan, bila In Digital kata nak buat lagu tu, I kata I nak buat lagu ni pasal ni because that is what I went through. So it's about what I went through, pasal cinta ataupun propa. Itu satu persoalan yang banyak di kepala semua manusia. So that's why I tak salah bila ada orang terasa yang aku nyanyi lagu ni, dia rasa aku nyanyi pasal dia. Wah, mana ada pengalaman Ada pengalaman ni? Cerita apa pengalaman? Memang dia buat statement lah. Okey, dan kita akan bertanyakan lebih lanjut. Yang ini propa ke betul-betul ada kisah cinta di sebaliknya, dan juga bersama dengan tetamu-tetamu yang juga dah bersedia di dalam studio bersama dengan kami. Terlebih dahulu kita saksikan perkongsian ini. Tak kenal maka tak cinta. Inilah ungkapan yang sering didengari apabila kita tidak mengenal seseorang. Bagaimanakah cara untuk kita menzahirkan perasaan cinta? Setiap individu pasti ingin dicintai dan mencintai. Malahan, rasa cinta juga dapat mengubah kepribadian dan kebiasaan seseorang. Sebagai contoh, di fasa awal kita ingin mendapatkan hati seseorang, kita rela melakukan hal yang tidak biasa dilakukan hanya untuk menarik perhatian dari dirinya. Selain itu, rasa cinta antara dua insan juga dapat memberikan warna dalam kehidupan seseorang. Walau bagaimanapun, kadangkala ungkapan "aku cinta padamu" tidak mempunyai makna bagi seseorang. Hal ini kerana bagi sesetengah individu, mereka tidak meletakkan kesungguhan dalam perhubungan, malah hanya mahukan keseronokan semata-mata. Justru itu sejauh mana pentingnya rasa cinta dan bagaimana untuk kita membezakan antara cinta ataupun propa.
Cinta atau propa, kita bukan sahaja bersama Michael Ang. Kita bersama dengan dua orang tetamu kita di studio iaitu Zulin Aziz dan juga Dr. Tengku Asmadi selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Tapi tadi kan Zulin sepanjang lagu dimainkan, Zulin geram je. Kenapa Zulin geram tu? Geram tengok dia baring-baring dengan mic tu. Okey. Baik. Doktor sihat, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Okey. Cinta atau propa? Wow, biasa kita dengar drama banyak. Tapi hari ini propa pula kita ubah. Kita nak tanya kepada Zulin Aziz dahululah. Pastinya Zulin sendiri pernah dalam situasi propa. Bukan Zulin yang propa, orang lain yang propa bersama dengan Zulin lah kata, saya suka awak, begini, begitu, mengada-adakan benda yang tiada lah. Jadi Zulin boleh kongsikan pengalaman Zulin sendiri. Sebab itulah tak kahwin lagi. Kalau dah jumpa yang tak propa mungkin dah kahwin. InsyaAllah soon. Cuma yalah, kita ada orang ni dia mulut manis, yang kita pula terbuai dengan kata-kata manis dia. Propa ni ada dua. Satu, dia nak ambil kesempatan ke atas kita tu disebabkan kita ni begini ke. Ada satu sebab mungkin faktor dia nak melariskan something. Pengalaman yang saya lalui tu sedikit sebanyak bantu saya untuk dah pandai scan orang lah. Saya dah tengok mic dia jauh, saya dah pandai scan dia. Takut tak tu mic? Tak takut sangat. Sebab sebenarnya pasal cinta dan propa ni bukan kita nak kata orang yang lawan. Kadang-kadang kita pun ada propa. Tapi Zulin Aziz tak propa. Jangan. Mesti ada. I sendiri mengaku I kadang-kadang pun ada propa. Orang yang melukai hati kita. Sedih dia. Ada orang melukakan hati dia. Bukan dia melukakan. Tapi I'm sure Zulin pun ada melukakan hati orang kan? Mengaku? Tak tahu. Alamak, dia sangkut kantoi di situ. Tegang sangat ni. Apa pun doktor, kalau kita bercakap mengenai realitinya lah, mesti ada orang fikir, alah 2022 ke, ada lagi ke yang nak buat propa-propa, tapi realitinya ada. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan cinta atau propa, tafsiran doktor sendiri. Saya beginilah, sebab apabila seseorang itu menyatakan cinta tetapi mempunyai agendanya yang tersendiri, yang tersembunyi, maka pastinya ia menjadi propa. Kalau katakan tujuan cinta itu bukan cinta yang sejati. Sebab kalau kita tengok cinta yang sebenar ni, dia mesti membuahkan apa? Kita boleh lihat hasilnya. Pertamanya sekali kita boleh lihat hasilnya dari segi berputiknya kasih sayang yang mendalam. Itu yang pertama. Kita tengok saling berkasih sayang, sambil ambil berat, sambil bercakna, saling menghormati, saling memahami. Itu cinta. Yang kedua, kita boleh lihat dari segi wujudnya sikap untuk berkorban. Baik, bila cinta ni memerlukan pengorbanan. Sebab itu cinta ini perlu kadang-kadang diuji. Kalau kita nak ambil orang jadi pasangan, kita kena uji. Supaya apa? Nak tengok sejauh mana dia boleh bertahan dengan ujian yang kita memang berikan. Itu yang kita berikan. Kadang-kadang tanpa kita sedar, Allah sendiri menguji kita. Yang kita cinta mula-mula kaya raya, tiba-tiba disebabkan pandemik jatuh miskin. Kan? Yang dulu ada nama gagah kan, duk menyanyi, tiba-tiba dah tak ada, hilang daripada radar. Contohnya kan, adakah cinta masih sama? Begitu juga kalau kita lihat, kalau mungkin dulu dia ada kekayaan, ada segalanya, hari ini tak ada apa-apa. Jadi di situ cinta itu diuji. Jadi kalau kita tahu cinta tu propa ke tak propa, sejati tak sejati, bila diuji, maka terserlah, maka keluarlah warna-warna yang sebenar. Dan begitu juga cinta yang sejati akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ini kalau kita kata kita cinta, tapi hati resah, gelisah, sakit hati, syakwa, sangka, semua ada, belum cukup cinta tu namanya. Cinta itu perlu diuji. Betul-betul jauh kan. Cinta itu perlu diuji. Baru kita tahu dia propa ke tidak. Mike senyum je. Okey Mike, sebenarnya kan macam kita cakap tadi, pelbagai yang dikongsikan oleh Dr. Tengku Asmadi tadi kata, bila nama kita tengah naik, kita popular, kita apa, ramailah yang datang. Dan kemudian kita pula ni rasa terperangkap juga. Diorang ni betul-betul cintakan kita ke atau propa kerana siapakah kita? Jadi kalau Mike sendiri, macam mana kita nak tahu mereka yang datang ni cinta atau setakat propa je sebenarnya? Daripada pengalaman sebenar, silakan. Okey, sebenarnya to me cinta tu akan datang, akan pergi. Okey? Tapi kalau cinta tu datang, you kena terima because you will never know dia betul atau propa. You cuma akan tahu dia propa bila dia kantoi.
Dia kantoi ke atau you alami? Because seriously, you will never know. To me, cinta tu, you tak akan tahu benda tu cinta betul ke apa sampailah aku mampus. Oh, macam tu pula. Okay, then only you see whether that person is sebelah you ke atau tak. Tapi, Mai... Because orang zaman sekarang ni dah terlalu advance sangat. Dia orang boleh berlakon depan you. They can be so good. Right? Selagi dia boleh tipu, dia tipu sampailah you tangkap. Siapa tu, Mai? Adalah. Tak sebut nama ke? Jangan. Nanti kena saman kan? Tapi to me, is that way. Because sometimes, kita sebagai manusia, kalau you like that someone and you dapat the same feeling daripada orang tu, you just automatically think, oh, this is love. And you almost believe, you akan percaya hampir semua yang kasih sayang yang apa doktor kata, kita akan rasa kebahagiaan. You sakit, dia jaga you. Tok-tok at the end kau dapat tahu sebenarnya selama dia hari-hari dia datang rumah kau dia curi duit. Tapi apa tu? Kan, tapi kadang-kadang perupa tu. Naluri itu pun boleh mengetahui juga sebenarnya Mike. Itu yang kita nak tanya kepada Zulin dan juga doktor. Macam mana naluri kita tu? Mike kata boleh berlakon. Boleh doktor macam tu. Situasi yang dikongsikan Mike tadi. Dia macam ni. Kalau kita lihat orang yang cuba berlakon, dia tidak mampu berlakon selama-lamanya. Betul. Dan juga kalau orang mahu menipu, dia tidak boleh konsisten dalam penipuannya. Dia akan, kalau dia cuba menipu, dia akan jadi penipuan pertama jadi tambah 2. Dan kalau cuba menipu lagi, dia jadi lagi banyak penipuan. Akhirnya, macam kata Mat tadi, memang akan terkantoi. Pasti akan terkantoi. Jadi bila terkantoi, kita tahu benda tu adalah peropa. Sebab tu, kita ni sebenarnya, bila kita bercakap tentang cinta, kalau kita orang Islam, kita kena cinta pertama sekali mesti cinta Allah dan Rasul. Sebelum kita cinta pada manusia. Sebab apa? Bila kita cinta Allah dan Rasul ni, maka cinta pertama tu tadi datangnya sifat kehambaan dan datangnya sifat ketakwaan. Jadi kita takut nak mempermainkan hati manusia, nak menggores perasaan orang. Kita fikir, hari ni kita boleh buat orang. Satu hari nanti bukan orang tu buat kita. Tuhan akan hantar orang lain untuk melukakan perasaan kita. Jadi kita takut. Kita takut sebab kita tahu hidup ini ada balasannya. Jadi sebab tu cinta tu tadi kalau kita perhatikan bukan tak ada cinta sejati, tapi cuma. Ni cuma. Kadang-kadang cinta pada awal tu sejati tetapi dia tak pernah diuji. Tiba-tiba barulah dalam hidup dia betul-betul teruji, di situ mungkin kerana keimanannya goyang. Bukan sebab dia berniat dari awal nak peropa orang. Tidak. Dia tak ada niat. Tetapi kerana ujian itu, dia tidak mampu bertahan. Maka orang kata, maknanya setakat itu cinta. Tak. Kita tengok sejarah. Selama ni mana ada dia berbohong. Mana ada dia buat jahat. Selama ni dia betul-betul. Tapi mungkin dia tidak ada kekuatan. Itu different. Jadi ini dua pandangan berbeza. Satu tu mungkin dia menipu, dia suka manipulate. Tapi lagi satu tu seperti yang doktor kongsikan. Dia tak boleh bertahan dah. Tak boleh dah. Itu limit dia kan. Dan Zulin, mungkin Zulin boleh kongsikan. Zulin sendiri pernah ada momen down, dan kemudian Zulin sendiri bangkit dan kini tampil sebagai seorang Zulin Aziz yang semua orang tahu kan. Sewaktu Zulin down tu pastinya ramai juga yang cubalah propa-propa dengan Zulin kan. Bagaimana Zulin menghadapi situasi sebegitu? Nak menangis ke? Macam sedih semacam dah tak ada air mata dah nak nangis untuk orang-orang yang propa. Bagus-bagus. Saya suka ni. Ada beberapa individu yang dia memang propa. Ada yang jodoh tu tak sampai. Macam doktor cakap tadi. Dia macam nak cakap tak okeylah kalau kita cakap dia propa sedangkan ujian yang kami lalui itu tak cukup kuat untuk kami berdua, jadi kami decide untuk putus. Tak bolehlah cakap di propa. Mungkin tak serasi pun tak boleh nak cakap kategori propa, betul? Cuma yang beberapa individu yang mungkin dia sengaja datang kat kita, tak tahu apa sebab dia, dan kemudian dia kantoi macam yang Mike cakap tadi tu, sejujurnya dia buat kita belajar. Belajar macam mana nak jual mahal sedikit. Kita perempuan memang kena jual mahal sedikit. Tak boleh terlalu terbuai dengan kata-kata manis dah terus kata, dia sayang aku je terus percaya. Kepercayaan tu sedikit sebanyak susah nak dapat selepas kejadian tu. Tapi adakah itu membuatkan Zulin lebih orang kata waspada tapi takut juga nak memberikan ruang, membuka hati tu pada lelaki lain?
Takut propa sangat. Ya, ambil masa. Macam saya cakap tadi tu, ada trust issues. Susah kita nak percaya orang. Okey. Kita tak tahu kan, kalau boleh baca daripada muka cop penipu senang. Ini susah. Kena kenal dulu, kena keluar dulu, kena hadap ujian dulu. Kena sampai di kantor dulu, kita tahu dia penipu. Okey, baik. Farid Ahmad, Okey, ya. saya dah angkat tangan ni. Saya ada soalan. Soalan yang saya nak tujukan kepada Zulin dan juga Mike lah. Okey, kalau kita lihat sendirilah, kita melalui fasa-fasa kehidupan yang berbeza daripada mungkin kalau dulu kita muda, mungkin ada orang yang tak minat pada kita. Mungkin kita kata kita pernah zaman-zaman orang kata kita terlebih berat badan, mungkin kita tak senang, kita tak ramai kawan. Tetapi apabila kita dah melalui fasa perubahan, kita menjadi seorang yang mungkin kelihatan lebih menarik, lebih cantik, lebih tampan, lebih senang, Mike, kan? Adakah itu juga sebenarnya menjadikan kita seseorang yang lebih mudah untuk meraih, mencari atau menarik cinta? Zulin dulu. Zulin. Alamak. Ada orang berpendapat dari mata turun ke hati. So fizikal itu kadang-kadangnya menarik minat seseorang untuk berkenalan dengan kita. Okey, Sejujurnya Mike, Mike, apa pendapat Mike? Pendapat saya sama juga. Pak Farid tak sabar ni dengan jawapan Mike. Sama dengan Zulin, di mana actually it's very senang. Tak kisah you kaya ke, you gemuk ke, you kurus ke, you cantik ke, you buruk ke. I always believe there's always someone for you. You know, it's sama ada bila you akan jumpa. There will always be someone for you. Tapi bila you dah berubah, bila you dah makin famous, okay, makin banyaklah semut-semut tu beratur tu nak rasa kemanisan tu. Maknanya betul lah. Itu yang you kena be careful. Especially orang yang dalam situasi yang macam kita, artis ke apa kan. Kalau kata macam I lah, producer. Kadang-kadang orang nak dekat pun you kata, dia ni nak berlakon ke apa ni? Nak dapat peluang. Tiba-tiba out of nowhere DM you. Hai, nak berkenalan tu semua. Dan kadang-kadang kita pun takut nak jawab sebab nanti screen grab jadi satu isu. Cuma guna kita untuk menaikkan nama dia orang. Jadi Mike berkata yang ada, ya betul. Realiti ni ada orang menggunakan kita bila kita dah orang kata famous, ada duit, dah semakin menarik. Zulin boleh tambah, nak komen apa-apa daripada apa yang Mike kongsikan? Ya, tidak? Pernah melalui fasa itu, tapi alhamdulillah Alhamdulillah, kita pun sebenarnya takut nak cakap kan. Kita ni setiap hari akan jumpa orang. Tapi saya ambil kesempatan ni doakanlah semoga saya jumpa dengan jodoh saya. Dan berkekalan hingga akhir hayat, doakan. InsyaAllah, amin. Sebab saya punya isu memang Zulin cinta ni. Saya nak cerita yang best pula tentang kehidupan saya. Ada konsep baru. Konsep baru dia senang. Kalau orang nak dekat, make sure orang tu sayang kau lagi lebih daripada kau sayang dia. Tips. Dan kalau pergi makan, make sure dia yang bayar, bukan kau yang bayar. Kalau pergi shopping, make sure dia yang bayar, bukan kau yang bayar. Tapi ini membawa kepada persoalan. Zulin suruh kita berdoa ni. Ada apa-apa berita gembira ke tahun ni? Kita dah dekat dengan kita dah dekat. Alamak, doakan saya, mohon doa sajalah. I tahu siapa. Okey, baik doktor. Kalau kita lihat seperti yang Zulin dan Mike kongsikan, ya ini realitinya. Macam Zulin katakan, dari mata turun ke hati, penampilan kita, apa yang kita ada, semuanya akan menarik kawan-kawan kita yang mungkin dulu tu tak tahulah siapa kita kan. Jadi bagaimana dalam era sekarang ini doktor, dengan adanya media sosial, mesti kita berkomunikasi secara atas dalam talian saja. Macam mana boleh kita elakkan propa dan wujudkan cinta sejati itu? Okey, kita tidak nafikan kalau kita katakan berkenalan dengan media sosial misalnya, itu hanya fasa-fasa awal. Kita tidak mungkin boleh mengatakan bahawa ya, aku nak ambil dia sebagai suami, sebagai pasangan hanya dengan berkenalan di media sosial. Itu hanya bibit-bibit awal. Kita tidak boleh mengukur kejujuran orang melalui media sosial. Sebab di media sosial ni orang tonjolkan hanya sebahagian kecil sahaja daripada kehidupan dia yang sebenar, nilai-nilai dia yang sebenar. Tetapi bila kita dah bertemu, kita dah berkawan, kita jumpa keluarga, maka di situ kita mula dapat melihat keseluruhan dari segi adakah dia jodoh kita yang terbaik. Saya sering kali kata, bila kita cari jodoh, kalau kita ada 10 perkara yang kita nak pada pasangan kita, kalau dah dapat 6, dapat 7 tu dah boleh sapu dah, boleh kira okey dah. Kan, jangan tunggu 10 sampai tua tak kahwin-kahwin nanti. Sebab tak akan mungkin ada orang yang sempurna sesempurna-purnanya untuk kita. Dan kita juga kena difaham bahawa nama, harta, kekayaan, jawatan, kedudukan, kuasa, dia tidak mengubah manusia. Tetapi benda-benda itu semua adalah merupakan umpama kanta
yang menjadi pembesar, yang membesarkan nilai-nilai dalam hati kita. Kalau katakan kita ni, kalau kita tengok dia bila dah kaya, sekarang cinta semua main propa dia. Tidak, dia masa miskin pun dah kaki propa dah. Cuma kecil-kecilan. Bila dia dah kaya, propa dia dah jadi besar-besaran. Macam bisnes dia expand lah pula. Okey, baik. Itu penerangan yang cukup menarik daripada doktor. Dan ada juga yang terasa mungkin jangan jadi picky sangatlah, jangan memilih sangat ya doktor. Baik, kita nak dengarkan pendapat daripada orang di luar sana. Jadi jom kita dengarkan dahulu apa kata mereka berkaitan dengan topik kita pada hari ini, cinta atau propa. Saya ni suka observe orang. Jadi kalau saya tengok seseorang tu, saya dah tahu dah dia nak propa ke, dia nak betul-betul bawa kita sampai ke kahwin. So basically kita boleh tengok daripada segi dia layan kita. Saya rasa macam kalau over too sweet, you are propa. Macam tu. Okey, cara dia simple. Kalau kita nak tahu orang tu sama ada dia betul-betul cinta kita ataupun propa, kita akan tengok dia punya effort. Kalau effort dia betul-betul, dia bagi komitmen selama 1 atau 2 bulan, maknanya dia betul-betul cinta. Kalau dia nak mainkan kita, dia mesti akan macam bagi hope dulu, bagi harapan dulu apa semua, lepas tu dia ghostkan kita. Dia ghostingkan kita. Maka apa yang kita boleh buat adalah first thing, kita perlu cekalkan minda kita. Kita perlu kuatkan minda kita. Dan of course cari yang lain lah. Kita tengok atas first dia dapat kita. So first tu kalau dia dapat macam beria, then lepas dapat kita dia macam acuh tak acuh. So tu dia kira propa dia. Baik, sebenarnya mendengar pendapat daripada mereka di luar sana, Mai, ramai yang masih mengharap cinta sejati itu sememangnya sebenar-benarnya wujud, tapi mereka khawatir. Kita khawatir dengan orang-orang yang propa ni. Dan okey, saya nak kongsikan sedikit. Terima kasih Marsari Sari. Beliau berkatakan di Facebook, sekarang tak ada cinta yang benar-benar. Semua propa. Ada sebab-sebab yang mendatangkan cinta. Bila dah berjaya, hilang cinta, timbul propa. Betul tak? Maknanya kan, Mike, cinta ni masa muda dia nak kat kita, macam-macam dia buat, macam-macam dia buktikan. Bila dah dapat, dah berjaya, dah jadi lain pula ceritanya. Macam mana tu, Mat? Dia macam ni tau. Sebenarnya tu sebab saya kata cinta dan propa ni ada dalam kita semua. Termasuk me, termasuk you. Tak. Dengar betul-betul. Okey, dia macam ni. Di saat bila you nak mula kenal orang, kebanyakan you propa. Because you want to get to know the person. You nak tahu bank account dia ada berapa, ada berapa biji kereta, macam mana orang dia. Kebanyakan you propa, kebanyakan you banyak berlakon. You don't show your true self. Tapi lepas kalau you rasa, okay, dia ni bersesuaian untuk you. So you keluar dengan dia. Bila you keluar dengan dia, bila you dating dengan dia, baru you akan tunjuk diri you sendiri. Tapi sebenarnya you dah tahu pasal dia. Tapi baru you tunjuk diri sendiri. Bila you tunjuk diri sendiri, orang tu dah jatuh cinta dengan you. Tapi bila you dah tunjuk diri sendiri, you macam, I cannot take it. So you belah. So it works both way. I bukan kata cinta dan propa ni is like semua orang propa, semua orang cari cinta. It's like it is in all of us. Pada permulaan memang kebanyakannya semua propa. Nothing is so sweet. That's why dia kata cinta di 3 bulan yang pertama is the sweetest thing. Sebab semua tengah berpropa. Kau tengah berlakon, girlfriend kau pun tengah berlakon. Okey, kau faham tak? Dan bila you dah betul-betul, okay, let's couple. Bila let's couple tu lah. Baru you nampak sebenar-benarnya, baru you tahu siapa yang propa, siapa yang betul-betul cinta. Okey, Mat. Jadi nyanyi sikit, Mat, yang cinta atau propa tu? Bayar. Cinta atau propa. Okey, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Pastikan anda terus bersama dengan kemeriahan kami pada hari ini. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Sayang, nak pergi ambil barang sekejap ni. Untuk saya. Nak pergi ambil barang buat surprise. Di hari raya. Tahulah, meskipun dia tak pernah dapat bunga. Wah, apa beli bunga ya? Itu pula bunga. Apa kalau dah serius sayang terhadap kau? Sakit macam mana pun dalam relationship dia akan cuba 1000 upaya untuk mempertahankan relationship tu. Tak kisah even kawan baik dia sendiri pun suruh dia break, dah bagi tahu yang dia mungkin dalam toxic relationship, dia still akan mempertahankan dan akan bagi peluang. Tapi sampai satu tahap hati dia dah betul-betul fed up, dia sendiri yang akan lepaskan kau. 1000 kali cara pun kau try nak dapatkan dia balik, dia dah takkan kembali pada kamu. Tak ragu-ragu
Nampak sweet tapi ada orang berlakon semata-mata seperti sweet dan memberikan hadiah segala ni untuk konten media sosial. Zulin Aziz tadi berkata, ala ni pun nampak sangat macam untuk konten media sosial je. Ada orang depan-depan je sweet tapi belakang-belakang alamak banyak pula hal Zulin. Mungkin Zulin boleh komen. Apa yang membuatkan Zulin berkata begitu? Taklah semua. Tapi yang konten lah. Salah satu dia dah boleh konten scan yang tau. Tadi dia tengok video tu dia dah scan. Ni mesti depan-depan ni konten je. Ada yang ni dia ada konten sesuatu. dia buat dia sweet, nanti kat belakang dia main phone, dia buat hal sendiri ada. Ada je. Okey. Yang bagi bunga, bagi kereta, tiba-tiba bagi rumah, taklah sesuai itu pun. Konten semata-mata. Tak sesuai itu pun. Okey, baik. Zakiah Zakaria berkata, pasangan kita memanglah tidak sempurna. Dialah yang terbaik untuk kita. Kata-kata I love you mesti dibuktikan dengan tindakan. Tapi Syasha berkata, propa je zaman sekarang ni. Mula-mula nampak manis je. Bila dah putus, boleh pula buat konten media sosial. Dia sama geng dengan Zulin ni. Jadi kan doktor, kalau kita lihat, okey, ada orang bercinta dan berpropa semata-mata untuk membuat konten di media sosial. Tapi kalau kita dengarkan apa yang Mike kongsikan sebelum kita berhenti berehat tadi, propa ni tak adalah negatif ataupun buruk sepenuhnya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan. Baik, sebab kita dalam proses perkenalan dengan seseorang, takkan kita jumpa orang terus nak tunjuk apa sisi buruk kita. Kan? Kalau gitu sampai ke tua kita tak akan dapat jodoh. Sebab orang tunjuk yang buruk kita terus. Sebab kita pun tahu semua orang tak sempurna. Ada baik, ada buruk, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi oleh sebab itu apabila kita jumpa orang, pastilah kita nak tunjuk sisi terbaik kita dulu. Okey, bila dah timbul rasa kasih, rasa sayang, jadi di situlah cinta itu diuji. Iaitu adakah kau boleh menerima sisi buruk aku? Bukan maknanya menerima sisi buruk ni maknanya kita tidak mau berubah, tetapi mungkin akan ambil masa berubah dan sebagainya. Sebab itu bila kita berpasangan, kan perkahwinan itu saling melengkapi. Apa yang kurang pada kita, apa yang tak ada pada kita, ada pada dia. Jadi kalau kita rasa kita boleh melengkapi pasangan kita, maka teruskan buat solat istikharah, itu jodoh kita, teruskan. Maka apa juga ombak tsunami yang datang, kita bahtera kita pergi bersama. Kan? Jadi di situ nanti di penghujungnya adalah kebahagiaan. Jadi kena terimalah, kita tak ada seorang yang betul-betul begitu romantik, begitu baik, begitu imam yang sempurna. Tak wujud. Tak wujud. Kita bukannya manusia yang maksum. Maknanya kita ada banyak kekurangan, banyak kelemahan. Jadi kita kena terima pasangan kita seadanya. Jadi proses perkahwinan itu adalah sesuatu indah kerana bila bertengkar-bertengkar, sayang balik, bertengkar-tengkar, berpelukan balik, bertengkar-bertengkar, bermanis muka balik. Itulah dia perkahwinan. Betul. Saya dah kahwin lebih 30 tahun. Saya tahu semua proses tu. InsyaAllah. Oh, lama. Orang lama. Kita panggil yang macam itu orang lama tu. Okey, doktor. Terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi. Okey, tapi apa yang saya boleh simpulkan, Mike, sebenarnya bila kita bercakap pasal cinta ni, sebenarnya dia satu benda yang subjektif. Dia satu benda yang agak rumit. Okey, kita kata nak tunjuk benda baik sangat pun salah, buruk sangat pun salah, nanti orang tak suka dan sebagainya. Tapi kita memerlukan cinta. Okey. Ya, itu sebab saya kata cinta tu you tak perlu proper. That's why there's some things yang doktor kata I tak berapa agree. Okey, seperti seperti it's better lebih baik untuk tunjukkan diri anda yang sebenar daripada kau nak berpura-pura nak propa. Kalau you jenis yang suka main badminton, setiap hari Rabu dengan hari Jumaat, jangan bila kau bercinta, Rabu Jumaat pun boleh keluar, boleh layan dengan you semua. Dan lepas tu bila you dah dapat, Rabu Jumaat, I cannot see you, I got badminton. You know what I mean? It's better to represent yourself, the real you, daripada you cuba jadi plastik ke propa. Main badminton tak buruk, Mike. Main badminton tak buruk. Itu I bagi yang elok-elok, takut kena potong. Jadi contoh main badminton. Itu tu. Okey, kalau kata benda yang tak elok, kalau you jenis yang kalau you berkenalan dengan someone, but yet you jenis kaki yang pasang 2, 3, 4. Right? You yang 2, 3, 4, you propa kat orang tu yang I setia dengan you, tapi sebenarnya kaki pasang 2, 3, 4, dan you jatuh cinta dengan I. Lepas tu baru I tunjuk, sebenarnya you ni macam
tengok dulu. Tengok mana satu choice aku. Maknanya, I ada banyak choice. Dia peropa dengan semua nak cari yang satu. Macam mana tu? Tak, tapi kan nak tanya kepada Zulin lah kan sebelum kita buat rumusan pada doktor sendiri kan. Itu salah ke tak tu kita nak memilih seperti doktor katakan tadi, kita boleh janganlah sampai tunggu 10, ada 6 7 pun kita dah boleh buat pemilihan kita, daripada tu kita scan kan. Jadi seperti yang Mike katakan tadi, kau jangan nak try satu tapi kat belakang tu ada 2 3 4 lagi. Salah ke Zulin rasa? Berkawan, berkenalan tanpa bagi harapan tak salah. Yes. Tetapi That is kalau correct. bagi harapan kepada 10 tadi tu, memang salah lah. Okey, jadi ada orang nak berkawan dengan Zulin Aziz boleh ya? Sekarang tak relevant. Sekarang tak. Okey, baik. Doktor, mungkin di penghujung ini doktor boleh berikan rumusan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Cinta atau Satu propa? perkara yang saya nak pesan bahawa kita tak perlu takutlah untuk bercinta. Ya. Tak perlu takut sebenarnya. Sebab cinta ni dia datang daripada lubuk hati yang sangat dalam. Kita tak boleh seperti tiba-tiba kan kita kata oh aku cinta dia. Tak boleh. Cinta ni bukan boleh dipaksa-paksa. Dia boleh tiba-tiba dia jatuh hati, dia ingat inikah jodoh aku kan. Dia datang daripada gerak hati. Allah gerakkan ni daripada hati yang dalam ni, kolbu kita ni. Tiba-tiba jatuh cinta dengan seseorang. Cuma kita kena jujur, kita kena amanah, kita kena orang kata menghargai nilai hadiah cinta yang Allah berikan kepada kita dan untuk kita membina satu keluarga yang bahagia. Sebab selepas semua apa pun kita nak kebahagiaan keluarga sampai anak cucu, itulah pengakhirannya. Kan? Jadi jangan takutlah untuk bercinta, jangan kita kata semua ni peropa hingga kita takut untuk jatuh cinta. Zulin ada apa-apa nak tambah lagi? Ya, betul. Jangan pernah putus asa sebab Allah dah janji kita ni dilahirkan berpasang-pasangan. Cuma nak tahu bila kita jumpa tu kita nak hadap ramai orang sebab orang yang kita hadap tu pun dia tak tahu siapa jodoh dia kan. Jadi bersangka baik dengan Allah, berdoa baik-baik semoga kita dilindungi daripada orang yang tak ada berniat tak baik dengan kita. Doa sajalah sebenarnya yang mampu melindungi kita. Okey, baik, dan kami di WHR mendoakan yang terbaik buat Zulin Aziz. Harap-harap adalah berita gembira tak lama lagi ya. Dengar khabar ada. Farin pun dengar kan? Ya, memang dengar. Dan kita harap Zulin bertemulah dengan cinta sejatinya. Itu juga dengan Mike. Harap berjumpa dengan cinta sejati Mike. Okey, Mike, secara ringkas di penghujung ni, okey, baik, cinta atau propa, apa tips ringkas terbaik bagi mereka kalau cinta teruskan, bila kita nak tarik handbrake kalau kita tahu orang tu propa? Okey, I percaya semua manusia yang datang dalam hidup kita adalah ditentukan oleh Allah. Okey, sama ada nak mengenali orang tu, Allah dah terpulangkan tanggungjawab tu kepada kita. So kepada anda, jangan takut cinta, tapi jangan buta. Pandai-pandai menilai, pandai-pandailah mengorek, pandai-pandailah buka mata tu. Jangan orang kata cinta, kau buta je, semua benda kau percaya. To me, because to me cinta is another ujian from Allah. Orang yang didatangkan juga adalah ujian daripada Allah. Terpulang kepada kita macam mana kita nak melalui dan menilai apa yang telah dibagi pada Allah. To me. Baik, satu perkongsian atau perumusan yang cukup baik daripada Mike dan juga sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada kesemua tetamu-tetamu kita pada hari ini, Zulin Aziz, Dr. Teku Asmadi dan juga Michael dan juga penonton-penonton kita di Facebook ni. Di hadapan saya ni memang ramai yang berikan komen. Sangat-sangat suka betul dengan topik cinta ni. Terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita pada hari ini, cinta atau propa. Baik, kita banyak lagi perkongsian ingin berkongsi dengan anda, tapi sebelum itu apa kata kita kongsikan sesuatu yang menarik daripada Yola. Silakan. Okey, hai, Assalamualaikum semua penonton WHI. Sekali lagi hari ini Abang Syarul akan berkongsi tentang susu perisa coklat Yola dan juga minuman jelly blackcurrant dengan vitamin C Yola. Okey, macam yang Abang Syarul kongsikan pada hari Jumaat yang lepas, apa kehebatan juga keistimewaan untuk minuman Yola ni. Untuk susu berperisa coklat ni macam yang kita tahu memang sesuai untuk anak-anak kita nak bawa ke sekolah ke atau nak bawa sebagai orang kata nak minum sebagai minuman ringan diorang setiap hari daripada makan ataupun minum jajan yang tidak baik untuk kesihatan mereka. Because susu berperisa coklat Yola ini dia mengandungi vitamin yang kaya dengan vitamin dan also mengandungi kalsium yang bagus untuk tumbuh besaran anak-anak. Begitu juga dengan Yola jelly blackcurrant dengan vitamin C yang mana yang paling utama sekali kandungan vitamin C 30 mg seperti yang disyorkan oleh RDA untuk kanak-kanak.
Minuman jelly ini juga kalau yang Abang Syarul nak sharekan dengan semua, ianya diperbuat daripada rumpai laut yang mana tiada bahan pengawet, yang mana sesuai juga untuk kanak-kanak amalkan. Okey, kepada mereka yang berminat untuk dapatkan minuman Yola ni, sama ada susu berperisa coklat ataupun jelly blackcurrant dengan vitamin C ni, boleh hubungi nombor yang tertera atau dapatkan dari ejen dan stokis kami di seluruh Malaysia. Okey, kalau ada yang berminat untuk nak tahu macam mana nak jana lagi pendapatan dengan Yola, boleh hubungi ejen-ejen kami atau boleh tengok di FB dan IG Yola HQ. Boleh hubungi kami di sini. Okey, just nak share sikit, dalam setiap satu kotak ni ada kandungan dia 8 pouch yang mana bolehlah untuk seminggu. Jadi mak-mak yang busy nak siapkan breakfast untuk anak sebelum pergi sekolah tu, bolehlah dapatkan Yola ni untuk bawa bagi anak-anak bawa ke sekolah. Okey, sekali lagi kalau kata mereka yang berminat untuk jadi ejen atau untuk dapat nak trykan minuman Yola ni, boleh hubungi kami di ejen-ejen di serata Malaysia dan juga hubungi kami di FB dan IG Yola HQ. Okey, Yola ulala, memang sedap dan sangat berkhasiat untuk anak-anak kita. Orang dewasa juga pun boleh cuba. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Yola atas perkongsian itu tadi. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan saya dan juga Fahrin Ahmad. Wanita hari ini. Terus bersama di Wanita hari ini. Wah, sungguh hangat sekali perbincangan topik kita pada hari ini. Tadi kita berbicara mengenai cinta atau propa. Tapi sambil-sambil tu juga kita nak mengikat cinta, Sugi. Okay. Bagaimana kita nak ikat cinta tu? Okey, baik. Sinetron nombor 1 di Indonesia kini di TV9, Ikatan Cinta, mengisahkan tentang adik-beradik yang mencintai seorang lelaki yang sama dan mereka harus membuktikan siapa yang lebih berhak memiliki cinta itu. Adakah tali persaudaraan antara mereka bakal terlerai? Saksikan semuanya dalam Ikatan Cinta mulai 26 Januari setiap Isnin hingga Khamis 7.40 malam di TV9 dan saksikan juga di saluran Astro 149 serta My Freeview 109. Ini complicated ni, adik-beradik yang mencintai lelaki yang sama. Wow. Sebab tu bila kita berbicara mengenai cinta, macam saya katakan tadi, dia nak kata nak salah, betul dan sebagainya, kita sih tak tahu, kerana cinta itu harus kita cari. Cinta sejati orang kata. Tapi kadang-kadang ada juga yang berpendapat yang sempat-sempat berkongsi nakal dengan saya. Dia kata kadang-kadang Farin, kita kena propa dulu barulah dapat cinta tu. Apa pendapat Sugi? Saya rasa tak salah kalau nak propa, tapi janganlah berpanjangan sangat propa tu. Di awal-awal tu nak berpropa-propa bolehlah, tapi seperti yang Mike kata, kita jangan buta. Kita pandai-pandai, kita macam Zulin kata, kita scan dulu. Lepas tu kita lihat kalau bersesuaian dengan kita berterusanlah. Tapi kalau lama sangat berpropa tu, pandai-pandailah kita untuk putuskan ikatan itu. Antara yang sempat juga kita tengok ni Ruzi, Yati, Haji Said, dia kata cinta atau propa, kita support tak kira walau apa-apa sekalipun. Dan ramai juga yang setujulah dengan doktor, iaitu jangan takut untuk bercinta. Bila cakap hal ni Sugi, jangan takut untuk bercinta. Saya nak berkongsi dengan sahabat baik saya tak nak sebutkan nama lah. Dia tengah mencari jodoh ni. Saya selalu cakap dia, awak bila nak kahwin. Kata ramai yang suka saya, tapi macam mana kalau saya tak suka dia? Adakah ini kawan yang saya tahu? Mungkin juga, tapi betul. Sebab tu saya kata kita tak menyalahkan sesiapa, tapi bila perihal cinta ini yang melibatkan hati dan perasaan jodoh yang kita harap sehingga ke jannah, memang sesuatu yang kita kena sabar, kita kena cari dan percaya. Yang penting percaya dan ingat kawan saya tu jangan takut bercinta. Okey, tak apa-apa pun kita doakan yang terbaik dan semuanya berjumpa cinta sejati lah yang masih tengah mencari cinta sejati. Bermula dengan propa pun tak apalah ya. Asalkan berakhir dengan cinta sejati. Baik, esok kita akan ke Wanita hari ini hari Selasa, di mana ramai yang menanti-nantikannya, dan esok kita akan kongsikan variasi sambal. Sambal. Kalau tak ada sambal rasa tak sah lah kadang-kadang kita makan tu sambal kan. budu, sambal tempoyak, sambal belacan. Saya kira esok macam-macam ada ni. Okey, baik. Jadi kalau nak tahu apa antara sambal yang akan kami kongsikan, jangan lupa saksikan WHI esok jam 12 tengah hari. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Cinta atau propa? Dengan namaku yang kau banggakan, panas bila ku lihat watamu yang tak berubah. Yang kau mahu buktikan, segala yang ku takkan percaya. Cukup sudah, takkan cinta atau propa. Bedakan cinta atau propa. Cinta atau propa. Cinta atau propa. Cinta atau propa.
Jangan gelojoh dengan cinta, tak perlu pura-pura. Tak perlu coba buang masa. Kau curiga, tak berubah. Yang kau anggap benar sebenarnya hanya dusta. Apa arti cinta? Panas bila ku dengar namaku yang kau banggakan. Panas bila ku lihat watamu yang tak berubah. Yang kau mahu buktikan segala yang ku takkan percaya. Cukup sudah, takkan cinta atau beban. Benarkah cinta?